Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat pembentangan bagi subjek DJM 40103 iaitu Power Electronic. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk diod kuasa, transistor dan transistor. Okey, hari ini kami akan memperkenalkan diri kami. Okey, saya Muhammad Hidayat bin Abdul Hisham berangka giliran 06 DEM 20F2012. Dan rakan seperjuangan saya Muhammad Hakim bin Hezri 06 DEM 20F2014 dan rakan seperjuangan saya juga Sirajuddin bin Ramli berangka giliran 06 DEM 20F2007. Okey, yang pertama kita akan membuat pembentangan bagi tajuk diod kuasa. Apa itu diod kuasa? Diod kuasa adalah satu semiconductor kristal yang menukarkan daripada arus AC kepada arus DC. Okey, diod kuasa ni dia menjalankan arus dalam rintangan yang kecil. So, maksudnya diod kuasa ni dia menghalang arus untuk berpatah balik. Berpatah balik ni, arus yang berpatah balik ni adalah itulah yang dinamakan dengan rintangan. Okey, yang ketiga, diod kuasa ni ada persimpangan PN yang besar daripada diod yang lain. Okey, disebabkan diod kuasa ni mempunyai PN yang besar daripada diod yang lain, so diod kuasa ni biasanya digunakan bagi arus dan voltan yang tinggi. Dia Okey, yang keempat, diod kuasa dibuat daripada silikon, boron, gallium arsenida, germanium dan fosforus. Okey, ini adalah contoh-contoh bahan yang biasa digunakan bagi diod kuasa. Okey, yang gambar yang pertama ni kita boleh tengok ada simbol bagi diod kuasa lah. Ini adalah contoh diod kuasa yang ada. Okey, dan yang gambar yang ketiga ni kita aplikasi daripada diod kuasa. Okey, kita boleh tengok daripada kamera digital, laptop dan kamera telefon bimbit. Contoh diod kuasa, contoh alat aplikasi yang menggunakan diod kuasa ni bagi arus dan voltan yang tinggi, kita boleh tengok pada satelit yang contoh dia memancarkan, contohnya NASA guna apa nama, satelit bagi NASA tu yang besar tu, itu menggunakan arus dan voltan yang tinggi. So dia menggunakan diod kuasa ni lah. Okey, apa kelebihan dan kekurangan bagi diod kuasa ni? Okey. Kelebihan yang pertama adalah kawasan persimpangan PN diod yang ni besar dan dapat membekalkan arus yang besar. Namun, kapasitasi persimpangan ini juga boleh besar dan yang berfungsi pada frekuensi yang lebih rendah dan biasanya digunakan untuk pembetulan sahaja. Contohnya macam yang kita boleh katakan tadi itulah. NASA satelit NASA tu. Satelit NASA tu menggunakan arus dan voltan yang tinggi sebab ialah kita boleh fikir secara logik sebab apa nama? Sebab benda tu besar kan, menggunakan arus yang besar lah. Okey, kelebihan yang kedua ialah ia akan menyelesaikan AC pada arus voltan yang tinggi. Kebanyakan barang elektrik atau elektronik ni biasanya tak dapatlah tak dapat menjalankan tugas diorang sebab arus yang tinggi boleh buat benda tu rosak ke apa ke kan. Okey, apa kelemahan bagi diod kuasa? Yang pertama, kelemahan utama adalah keukuran yang besar dan mudah panas semasa melakukan arus yang tinggi. Okey, kebanyakan barang elektrik disebabkan arus yang tinggi ni dia boleh cepat panas ataupun cepat panas. So dia menggunakan ukuran yang besar sebab ialah arus dah tinggi kan, mesti benda tu kena besar kan. Okey, kekurangan yang kedua bagi diod kuasa, ia memerlukan perkakasan khusus untuk memasang dan menebat dari bingkai logam yang terdapat di sekitarnya. Okey, dia memerlukan satu alat yang khas
untuk pasangkan diode kuasa ni, dan kita perlu pasang penebat, dan kita perlu menggunakan alat yang sesuai untuk pasang penebat di sekeliling diode kuasa ni untuk mengelakkan daripada tekanan elektrik lah. Okey. Okey. Yang kedua, kita akan belajar mengenai transistor. Apa itu transistor? Transistor adalah sejenis peranti semikonduktor yang penting penggunaannya dalam elektronik. Function bagi transistor ni adalah untuk meninggikan arus, meninggikan voltan dan meninggikan kuasa. Selain itu, dia digunakan sebagai switch. Dia boleh digunakan sebagai switch ataupun untuk menaikkan arus, voltan dengan kuasa. Okey, ini adalah contoh bagi ini adalah simbol bagi transistor, dan ini adalah alat bagi transistor. Okey. Power transistor ni ataupun transistor kuasa ni dia terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah BJT, yang kedua adalah IGBT dan yang ketiga adalah MOSFET. Okey, yang pertama kita akan belajar pasal BJT transistor. BJT, apa itu BJT transistor? BJT ataupun nama panjang ni adalah Bipolar Junction Transistor, ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah transistor simpang dui kutub. Okey. BJT transistor ni dia suatu peranti mengawal arus yang mengalir melaluinya dari pemancar ke terminal pemungut mengikut kadar voltan yang digunakan. Okey, so maksudnya pemancar ni adalah emitter yang nombor 1 ini. Kita boleh tengok dalam gambar rajah. Arus ni akan masuk daripada nombor 1 dan dia akan keluar kepada nombor 3 ni. So contoh kita boleh buat di sini. Contoh sekiranya nombor 3 ni memerlukan 1 ampere, tetapi nombor 1 ni dia arus yang masuk ke dalam nombor 1 ni adalah 1.5 ampere. Kita akan BJT transistor ni akan mengawal arus di dalam arus yang mengalir tu mengikut mengikut apa yang nombor 3 ni perlukan, apa yang arus nombor 3 ni perlukan. Okey, yang ketiga, menggunakan kedua-dua elektron dan elektron lubang sebagai pembawa cas. BJT transistor ni menggunakan dua jenis semikonduktor, iaitu jenis N dan jenis P. Okey, BJT transistor ni mempunyai 3 kaki. Yang pertama pemancar ataupun emitter, yang kedua pengkalan ataupun base, dan yang ketiga adalah pemungut, iaitu C collector. Okey, ni kita boleh tengok nombor 1. Nombor 1 adalah emitter, nombor 2 adalah base, yang ketiga adalah collector. Okey, prinsip kerja BJT. Persimpangan BE adalah bias hadapan dan CB adalah persimpangan bias terbalik. Lebar kawasan penipisan persimpangan CB lebih kecil daripada persimpangan BE. Bias ke depan di simpang BE mengurangkan potensi penghalang dan menghasilkan elektron mengalir dari pemancar ke pengkalan, dan alasnya tipis dan ringan. Diendapkan ia mempunyai lubang yang sedikit dan jumlah elektron yang kurang dari pemancar kira-kira 2%. Ia bergabung semula di kawasan dasar dengan lubang dari terminal pengkalan. Ia akan mengalir keluar. Ini memulakan aliran arus asas kerana gabungan elektron dan lubang. Sebilangan besar elektron yang tersisa akan melewati simpang pemungut bias terbalik untuk memulakan arus pemungut. Okey, itu adalah prinsip kerja bagi BJT. Okey, apa kelebihan bagi BJT transistor ni? Okey, yang pertama, ia mempunyai keupayaan memandu yang tinggi. Okey, dia akan arus ni akan mengalir dengan tinggi. Okey, yang kedua, operasi frekuensi yang tinggi.
Dan ketiga, keluarga logik digital mempunyai logik berpasangan pemancar yang digunakan dalam BJT sebagai switch digital. Okey, sekarang saya akan menyambung pembintangan Sirajuddin bin Ramli akan menyambung pembintangan mengenai transistor IGBT. Okey. IGBT terutamanya digunakan dalam litar penguat isyarat kecil seperti BJT ataupun MOSFET. Apabila transistor menggabungkan kehilangan kondaksi yang lebih rendah dari litar penguat, maka switch keadaan pepejah idea berlaku yang sesuai untuk banyak aplikasi elektronik kuasa. Yang kedua, IGBT hanya dihidupkan on dan off dengan mengaktifkan dan menyaktifkan terminal gate-nya. Isyarat Bolton tetap pada positif I and P atau P melintasi pintu gerbang dan terminal pemancar akan mengekalkan peranti dalam keadaan aktif. Sementara anggapan isyarat input akan menyebabkan menjadi mati serupa dengan BJT ataupun MOSFET. Okey, seterusnya saya akan menerangkan ciri-ciri IGBT. Ciri-ciri yang pertama, transistor berkuala gerbang induksi adalah peranti yang dikawal Bolton. Hanya memerlukan sedikit Bolton pada terminal untuk meneruskan pengaliran melalui peranti. Oleh kerana IGBT adalah peranti yang dikawal Bolton, ia hanya memerlukan Bolton kecil di gerbang untuk mengekalkan pengaliran melalui peranti yang tidak seperti BJT yang memerlukan arus penggalan sentiasa dibekalkan dalam kuantiti yang cukup banyak untuk menjaga ketepuan. Yang ketiga, IGBT dapat menukar arus ke arah searah yang berada di arah ke depan pemungut ke pemancar. Sedangkan MOSFET mempunyai kapasiti pengaliran arus dua arah kerana ia terkawal ke arah depan sahaja. Dan ciri-ciri yang terakhir, prinsip kerja litar pemacu gerbang untuk IGBT adalah seperti MOSFET kuasa N channel. Perbezaan utama adalah bahawa perintangan yang ditawarkan oleh saluran pengalih ketika bekalan semasa melalui peranti dalam keadaan aktifnya sangat kecil di IGBT. Oleh kerana itu, penilaian arus lebih tinggi jika dibandingkan dengan MOSFET kuasa yang sepadan. Dan seterusnya, slide yang seterusnya saya akan menerangkan pula untuk transistor MOSFET. Seperti dalam gambar ini adalah gambar raja yang merujuk kepada transistor MOSFET. Transistor MOSFET atau dalam bahasa Inggerisnya Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor adalah peranti semikonduktor yang banyak digunakan untuk tujuan penswisan dan untuk penguatan isyarat elektronik dalam alat elektronik. MOSFET adalah teras atau litar bersepadu di mana ia direka dan dibuat dalam satu chip kerana peranti ini tersedia dalam saiz yang sangat kecil. Pengenalan peranti MOSFET telah membawa perubahan dalam domain beralih dalam elektronik. Mari kita pergi dengan penjelasan terperinci mengenai konsep ini. Apa itu MOSFET? MOSFET adalah peranti 4 terminal yang mempunyai terminal sumber S, gerbang dan G, longkang D dan badan B. Secara amnya, badan MOSFET berhubungan dengan terminal sumber sehingga membentuk peranti tiga terminal seperti transistor kesan medan. MOSFET umumnya dianggap sebagai transistor dan digunakan dalam litar analog dan digital. Ini adalah asas pengenalan kepada MOSFET dan struktur umum peranti ini adalah seperti dirajah yang di sebelah saya tunjukkan. Okay, seterusnya saya akan menerangkan macam mana MOSFET itu berfungsi. MOSFET boleh berfungsi dalam dua cara. Cara yang pertama adalah mod penipisan, iaitu apabila tidak ada Bolton di terminal gerbang, saluran menunjukkan kondaksian maksimumnya. Manakala apabila Bolton di terminal gerbang sama ada positif ataupun negatif, maka kekondaksian saluran menurun. Seperti yang boleh rujuk dalam gambar yang saya tampilkan. Yang kedua adalah mod peningkatan. MOSFET boleh berfungsi dalam mod peningkatan. Apabila tidak ada Bolton melintasi terminal gerbang, maka peranti tidak berfungsi. Apabila terdapat Bolton maksimum di terminal gerbang, maka peranti menunjukkan kekondaksian yang ditingkatkan seperti gambar rajah yang saya tampilkan. Dan seterusnya saya akan menerangkan prinsip kerja menggunakan transistor MOSFET.
Yang pertama, prinsip pertama peranti MOSFET adalah dapat mengawal aliran voltan ni dan arus terminal sumber dan longkang. Ia berfungsi hampir seperti switch dan fungsi peranti berdasarkan kapasitor MOS. Kapasitor MOS adalah bahagian utama dalam MOSFET. Yang kedua, permukaan semikonduktor pada lapisan oksida di bawah yang terletak di antara sumber dan terminal saliran dapat dibalikkan dari P-type ke N-type dengan penggunaan voltan pintu positif atau negatif masing-masing. Apabila kita menggunakan daya tolakan untuk voltan gerbang positif, maka lubang yang terdapat di bawah lapisan oksida didorong ke bawah dengan substrat. Dan yang terakhir adalah kawasan penipisan dihuni oleh cas negatif terikat yang berkaitan dengan atom acceptor. Apabila elektron dicapai, saluran dikembangkan. Voltan positif juga menarik elektron dari sumber N dan N+ dan mengalirkan kawasan ke saluran. Sekarang, jika voltan diterapkan antara longkang dan sumber, arus mengalir bebas antara sumber dan longkang dan voltan gerbang mengawal elektron dan saluran. Daripada voltan positif, jika kita menggunakan voltan negatif, saluran lubang akan terbentuk di bawah lapisan oksida. Gambar yang saya tampilkan boleh diwujudkan dengan prinsip yang saya terangkan sebentar tadi. Dan seterusnya kita berada di slide yang terakhir untuk MOSFET transistor. Kelebihan dan kekurangan MOSFET dalam jika digunakan sebagai switch. Beberapa kelebihan adalah ini menghasilkan peningkatan kecekapan walaupun berfungsi pada tahap voltan minimum. Yang kedua, tidak ada arus gerbang ini menjadikan impedans input lebih banyak yang selanjutnya memberikan peningkatan kelajuan beralih untuk peranti. Dan yang ketiga, peranti ini dapat berfungsi pada tahap daya minimum dan menggunakan arus minimum. Dan kekurangannya, beberapa kelemahannya adalah apabila peranti ini berfungsi pada tahap voltan yang berlebihan, ia menimbulkan ketidakstabilan peranti. Dan yang kedua, oleh kerana peranti ini mempunyai lapisan oksida nipis, ini boleh menyebabkan kerosakan pada peranti apabila dirangsang oleh muatan elektrostatik. Itu saja untuk dalam power transistor. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kim Ben Hezri dan nombor matrik saya 06BM20F2114. Okey, sekarang ni saya akan terangkan maksud kuasa transistor. Transistor adalah keadaan pepejal dan semikonduktor 4 lapisan yang digunakan dalam peranti elektronik dan peralatan untuk mengawal kuasa elektrik atau output semasa melalui teknik kawalan sudut fasa. Okey, transistor juga dikenali sebagai penerus terkawal semikonduktor SCR atau penyearah terkawal silikon. And then transistor ni ada 3 jenis, iaitu GCS, Gate Control Switch, SCR, Silicon Control Rectifier dengan last sekali GTO, Gate Turn Off. Okey, kembali kepada saya akan membuat pembentangan bagi tajuk GCS transistor. GCS transistor ni, apakah maksud dia? Ia adalah gate control switch ataupun bahasa Melayunya switch kawalan pintu. Peranti GCS ni adalah suatu peranti semikonduktor yang boleh ditukarkan daripada keadaan tidak konduktor ataupun mati kepada keadaan konduktor atau hidup. Okey, maksudnya GCS ni dia menukar suatu benda yang menukarkan daripada yang tidak konduktor kepada konduktor. Okey, GCS ni fungsi ni juga boleh dimatikan pada bila-bila masa dengan menggunakan pemacu terbalik pada pintu masuk. Okey, so contoh ni macam ni, dia boleh tutup. Okey, apa aplikasi GCS ni? Kita boleh tengok GCS ni banyak digunakan di dalam counter, digital circuit, multi vibrator dan voltage regulator. Okey, sekarang saya akan terangkan apa itu SCR. SCR ini ialah Silicon Control Switch ataupun pada bahasa Melayunya switch terkawal silikon. Ianya menukar arus AC kepada arus DC.
Keupayaan SCR ini ialah ia boleh mengendalikan nilai arus dan volten yang tinggi. Prinsip kerja asas dalam SCR ialah apabila pencetus atau pincang digunakan pada pintu terminal, maka pengaliran bermula. Oleh kerana itu, ia adalah peranti satu arah arus akan berada dalam satu arah. Okey, yang sebelah ni pula ialah simbol bagi SCR. SCR ni serupa dengan diode. Kemudian ia mempunyai terminal gate seperti yang ditunjukkan di slide inilah. Yang sebelah ni adalah gambar SCR. Kelebihan dan kekurangan SCR. Yang pertama sekali saya akan terangkan kelebihan SCR. Ia boleh mengendalikan volten, arus dan kuasa yang besar. Kemudian penurunan volten merentasi konduktor SCR adalah kecil. Ini akan mengurangkan pelesapan kuasa dalam SCR. Yang ketiga, mudah dihidupkan. Keempat, litar pencetus adalah mudah. Kelima, ia boleh dilindungi dengan bantuan fuse. Yang last sekali, kita boleh mengawal kuasa yang dihantar ke beban. Okey, last sekali saya akan terangkan kekurangan SCR. Ia boleh menjalankan hanya dalam satu arah. Jadi, ia boleh mengawal kuasa hanya semasa satu separuh kitaran AC. Kedua, ia boleh dihidupkan secara tidak sengaja kerana DV atau DT tinggi volten sumber. Ketiga, bukan mudah untuk mematikan SCR pengalih. Kita perlu menggunakan litar khas yang dipanggil litar komutasi untuk mematikan SCR pengalih. Yang keempat, SCR tidak boleh digunakan pada frekuensi tinggi. Kekerapan maksimum operasinya ialah 400 Hz. Yang last sekali, arus pintu tidak boleh negatif. Aplikasi bagi SCR. Yang first sekali, litar pensuisan kuasa. Kedua, penerus terkawal. Ketiga, litar kawalan kuasa AC. Dan keempat ialah SCR linggis. Okey, last sekali saya akan terangkan apa itu GTO. GTO ini ialah gate turn off ataupun switch tutup. Ianya mempunyai peranti 4 lapisan yang serupa dalam pembinaan kepada SCR. Ianya berupaya untuk dimatikan dengan menggunakan electrogate pada peranti. Dan ini ialah simbol bagi GTO ataupun gate turn off, dan sebelahnya ialah gambar GTO. Okey, last sekali saya akan terangkan kelebihan dan kekurangan GTO. First sekali, gerbang turn off thyristor mempunyai lebih banyak rating DI atau DT pada on. Ia mempunyai pematikan yang lebih pantas yang membenarkan frekuensi pensuisan yang tinggi. Ketiga, litar komunikasi tidak diperlukan. Oleh itu, ia mengurangkan saiz, berat dan kos. Keempat, ia mempunyai kecekapan yang tinggi. Kelima, ia mempunyai keupayaan tinggi menyekat voltan. Dan saya akan terangkan kekurangannya pula. Dalam pintu matikan thyristor, on, keadaan penurunan volten dan kehilangan yang berkaitan adalah lebih banyak. Kedua, kerugian litar pemacu pintu lebih banyak. Ketiga, dalam pintu matikan thyristor ataupun GTO, magnitude selak dan menahan arus adalah lebih. Dan sekali, arus gerbang pencetus adalah lebih tinggi berbanding arus yang diperlukan untuk SCR konvensional. Sekian daripada saya, terima kasih.